Sejarah pembukaan Kesultanan Melayu Melaka bermula dengan seorang putera raja yang bernama Parameswara. Parameswara merupakan pengasas bagi Kesultanan Melayu Melaka. Baginda hidup dari tahun 1344 hingga 1414. Pada awalnya, baginda menganut agama Hindu. Tetapi setelah memeluk agama Islam, baginda telah menukar namanya kepada Sultan Iskandar Shah. Parameswara adalah seorang putera raja berketurunan Salendra yang berasal dari Palembang. Sebelum ini, Palembang pernah menjadi pusat pemerintahan bagi kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan yang pernah menjadi kuasa besar di Nusantara. Namun malangnya, pada zaman Parameswara, Palembang telah menjadi sebahagian daripada jajahan takluk kerajaan Majapahit. Untuk pengetahuan kamu, kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Pulau Jawa. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Kerajaan Majapahit telah menjadi pesaing kepada Kerajaan Melaka dalam usaha mereka meluaskan pengaruh di Asia Tenggara. Parameswara sememangnya berkeinginan untuk membebaskan Palembang daripada penguasaan Majapahit. Namun, baginda hanya menunggu waktu yang sesuai. Jadi, apabila berlaku perpecahan dalam kerajaan Majapahit, peluang ini digunakan sebaik-baiknya oleh Parameswara untuk melancarkan pemberontakan. Namun, pemberontakan Parameswara telah mengundang kemurkaan Maharaja Majapahit. Untuk mematahkan pemberontakan Parameswara, Maharaja Majapahit telah menghantar angkatan perangnya untuk menghalau Parameswara dari Palembang. Pemberontakan Parameswara akhirnya berjaya dipatahkan dan baginda terpaksa lari mencari perlindungan. Dengan ini, bermulalah kisah Parameswara dalam pengembaraannya untuk membuka Kesultanan Melayu Melaka. Setelah gagal dalam pemberontakannya untuk melepaskan Palembang daripada cengkaman Majapahit, Parameswara bersama-sama pengikutnya telah mengambil keputusan untuk berundur ke Temasek. Pada zaman sekarang, Temasek dikenali dengan nama Singapura. Parameswara bernasib baik kerana kehadirannya telah disambut baik oleh Temagi, pemerintah dan wakil kerajaan Siam di sana. Baginda akhirnya mengambil keputusan untuk menetap di Temasek. Setelah tinggal di sana buat beberapa lama, Parameswara mendapati Temasek mempunyai potensi yang besar untuk berkembang maju. Ini disebabkan oleh kedudukannya yang strategik di kawasan Selat Melaka. Selain itu, Temasek juga pernah berada di bawah naungan kerajaan Sriwijaya. Ini memperkuatkan lagi keinginan Parameswara untuk merampas Temasek daripada Temagi. Bagi mencapai cita-citanya, Parameswara telah bertindak membunuh Temagi bagi menguasai Temasek. Sewaktu zaman pemerintahannya, Parameswara cuba untuk mengembalikan semula zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya. Namun begitu, pemerintahannya hanya bertahan selama 5 tahun. Pembunuhan Temagi telah mengundang kemarahan daripada kerajaan Siam. Mereka ingin membalas dendam kerana Parameswara telah membunuh Temagi yang menjadi wakil di Temasek. Bagi mengelakkan serangan daripada kerajaan Siam, Parameswara terpaksa mencari perlindungan di Muar. Tetapi baginda tidak tinggal lama di sana kerana keadaan persekitarannya yang kurang baik. Menurut sejarah Melayu hasil karangan Tun Sri Lanang,
beberapa perkara aneh telah berlaku sewaktu Parameswara dan pengikutnya berada di sana. Sewaktu Parameswara dan pengikutnya berada di Muar, rombongan mereka telah tiba-tiba diganggu oleh biawak yang tidak terkira bilangannya. Mereka telah membunuh biawak-biawak tersebut dan bangkai-bangkainya dibuang ke dalam sungai. Disebabkan banyak biawak yang telah mereka bunuh, tempat itu pun berbau busuk. Oleh sebab itu, ia dinamakan biawak busuk. Setelah penempatan mereka di biawak busuk gagal, mereka telah mendirikan sebuah kota di tempat yang baru. Penempatan kedua yang mereka bina juga gagal kerana kota yang mereka bina tiba-tiba menjadi buruk dan runtuh dengan serta-merta. Bagi memperingati peristiwa tersebut, kota tersebut diberi nama Kota Buruk. Disebabkan kejadian aneh itu, Parameswara dan pengikutnya mengambil keputusan untuk bergerak ke utara melalui Sening Ujong dan Bertam sehingga sampai ke Melaka. Setelah beberapa lama, mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan yang didiami oleh orang Melayu, orang laut dan orang asli. Bentuk muka bumi dan kedudukan yang strategik telah menarik minat Parameswara untuk menetap di kampung tersebut dan mendirikan kota. Walaupun kedudukan kampung itu terpencil, terdapat banyak kelebihan yang menyebabkan Parameswara berminat untuk mendirikan kota di situ. Pertama sekali, pokok api-api dan pokok bakau yang tumbuh liar boleh menjadi benteng pertahanan dan pelindung semula jadi. Kawasan itu juga dikelilingi oleh bukit bukau yang boleh menjadi petunjuk kepada pelayar dan juga memudahkan urusan mengawal Selat Melaka. Selain itu, muara Sungai Melaka yang terlindung daripada angin monsun dan kedudukannya berhampiran sungai membolehkan penduduk mendapatkan bekalan air bersih. Kawasan ini juga turut terletak berhampiran dengan Selat Melaka yang menjadi laluan utama pedagang. Disebabkan kesemua ciri-ciri ini, Parameswara telah berjaya mengubah sebuah perkampungan kecil kepada sebuah pelabuhan yang berkembang pesat. Ini menunjukkan kewibawaan Parameswara dalam memperkembangkan pengaruh Kesultanan Melayu Melaka. Oleh sebab itu, namanya masih disebut-sebut sehingga sekarang. Untuk berjaya dalam kehidupan, banyak sifat kepimpinan Parameswara yang boleh kita contohi. Salah satu sifat kepimpinan yang ada pada Parameswara adalah sikap gigih dan rajin berusaha bagi mencapai cita-cita. Sewaktu zaman pemerintahannya, Parameswara banyak menjalankan pelbagai projek pembangunan. Banyak kemudahan disediakan untuk memberi keselesaan kepada para pedagang yang singgah. Antara kemudahan yang disediakan adalah tempat berniaga, tempat penginapan, tempat membaiki kapal dan pelabuhan yang luas. Segala kemudahan yang ada telah menarik minat lebih ramai pedagang untuk kembali berdagang ke Melaka. Namun, untuk membangunkan sebuah perkampungan nelayan kecil kepada pelabuhan utama dunia bukanlah perkara yang mudah. Pasti banyak cabaran dan dugaan yang telah baginda hadapi bagi menjayakan projek pembangunan di Melaka. Dengan usaha gigih dan sikap tidak putus asa, Parameswara berjaya menjadikan Pelabuhan Melaka sebagai salah satu pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Sebagai pelajar,
kamu mestilah sentiasa gigih berusaha untuk mencapai impian. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Jika kita rajin berusaha, pasti kita akan dapat mencapai kejayaan dalam hidup kita. Selain itu, kita juga haruslah mencontohi ketelitian parameswara dalam membuat keputusan. Sebelum mendirikan kota, parameswara terlebih dahulu mengenal pasti potensi Melaka sebagai sebuah pelabuhan. Tindakan ini telah membantunya membuat keputusan yang tepat. Kelebihan bentuk muka bumi dan lokasi Pelabuhan Melaka yang strategik telah digunakan sebaik-baiknya bagi menarik minat ramai pedagang supaya datang ke Melaka. Selain itu, bagi melindungi Melaka dari ancaman kuasa luar, parameswara telah memohon perlindungan diplomatik daripada China. Baginda telah menghantar utusan dan memberi ufti sebanyak 40 tahil emas bagi menjadi negeri di bawah naungan China. Sebagai balasan, Maharaja China telah mengurniakan payung kuning, cap mohor dan sepersalinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan mereka kepada Melaka. Disebabkan langkah bijak ini, keamanan Melaka dapat dipelihara daripada ancaman musuh. Ini membolehkan pedagang menjalankan perniagaan dengan tenang. Untuk berjaya dalam kehidupan, kita mestilah bijak, menimbang baik dan buruk sebelum membuat sesuatu pilihan. Oleh itu, janganlah kita bertindak terburu-buru. Buatlah keputusan dengan teliti. Dengan ini, barulah kita boleh mencapai kejayaan yang gilang gemilang seperti parameswara. Sebagai tokoh terbilang, parameswara juga adalah seorang pemimpin yang bercita-cita tinggi dan berpandangan jauh. Walaupun baginda hanyalah seorang putera raja pelarian dari Palembang, baginda tetap berazam untuk membuka sebuah negeri yang makmur walaupun terpaksa menempuh pelbagai cabaran. Cuba kamu bayangkan, apa yang akan terjadi jika parameswara tidak mempunyai cita-cita yang tinggi? Pasti baginda akan kekal menjadi pelarian sehingga ke akhir hayatnya. Disebabkan cita-cita baginda, parameswara sentiasa berpandangan jauh ke hadapan dan berjaya mengubah sebuah perkampungan kecil kepada sebuah pelabuhan yang maju dan terkenal di dunia. Sikap positif ini juga membolehkan Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kuasa besar di Nusantara. Untuk berjaya, kita haruslah memasang cita-cita yang tinggi dan berusaha bagi mencapai impian kita. Dengan ini, barulah kita boleh mencapai kejayaan yang gilang gemilang. Macam mana murid semua? Menarik juga sejarah hidup parameswara. Saya harap kamu semua terhibur mendengar cerita saya sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi.